Mengklasifikasikan, menyusun atau menyimpan rekod ataupun maklumat secara sistematik serta mudah diperoleh pada bila-bila masa yang diperlukan. Ni kena fikir macam mana fail kita ni banyak ni tentang pengurusan IP, tapi dia nak susun secara sistematik. Okey, ni saya akan ajar mengikut tata cara Akhir Negara Malaysia juga. Sebab fail-fail rekod ni Akhir Negara yang pegang Okey, baik, next. Kepentingannya ini, iaitu rekod dan maklumat dapat diperoleh dengan segera apabila dikehendaki. Semua rekod yang disimpan dengan lebih terurus dan sistematik memudahkan pengurus ataupun pengganti ambil alih tugas dan bagi meningkatkan kecekapan sesebuah organisasi. Pengurus perlu tahu teknik penyimpanan fail, rekod pentadbiran, sistem penyimpanan rekod yang diamalkan, peralatan yang patut disediakan serta personel yang menyelenggarakan fail. Baik, pengurusan sistem yang fail ni yang baik adalah boleh diakses 30 saat. Itu sebabnya semua ada fail putih kan? Fail putih yang mengajar ke depan kan? Ya. Itu fail apa? Fail terbuka kan? Ya. Ataupun istilah lainnya itulah fail AM435. AM435 boleh didapati ada catatan dekat bahagian kanan atas dia tulis AM435 ataupun terbuka. Gunakan untuk tujuan rasmi sahaja, jangan masuk barang personal. Kalau kita nak gunakan fail tersebut sebab rasa fail kita tak pakai tapi kita stok banyak, kena terbalikkan. Yang bahagian bercetak tu bahagian dalam, yang bahagian putih bersih bahagian luar. Kat situ kita tulis nak buat buku senarai, fail senarai buku sumbangan. Dia tak ada kena-mengena dengan tajuk perkara, judul semua bagai. Okey, kerana kita terbalikkan. Sebab kalau kita tak terbalikkan, kita terikat dengan peraturan AM435. Itu fail terbuka. AM435 peraturannya adalah tidak boleh digunakan secara tanpa izin daripada luar bilik fail. Sebenarnya padahal kat meja banyak, betul tak? Berhari-hari, betul tak? Salah tu sebenarnya. Perasaan tak ada daftar pergerakan tu. Lepas Cikgu Sarwar guna, tak ada sekarang bila Cikgu Aminah pula guna, Cikgu Aminah pula guna. Patutnya daftar tu pergerakan fail. Dia sama rekod dengan daftar bilik fail. Nak cari fail perolehan buku tahun 2000. Siapa fail ni? Tak ada pula. Daftar perolehan tak catat. Nampak? Melina nak cari ni. Ni Odin dah tunggu ni. So itu maksudnya kena buat macam tu. Kalau nak pakai, sila rekodkan pergerakan fail tu supaya orang lain tu, oh buku ni sekarang apa fail ni dekat Cikgu Aminah kerja. Jumpa Cikgu Aminah. Cikgu Aminah ada ke program fail 435 tadi saya saksikan? Oh ada, datang kerja saya. Nak buat apa? Ada dokumen dalam file saya nak. Mungkin senang. Kalau tak siap dalam grup, siapa program fail 435 fail putih nama perolehan bla bla bla, semua tak mampu. Sebab tak ingat fail apa. Itu maksudnya. Itu adalah asas untuk 435. Belum lagi 436, 437, 438. Itu tuan-tuan tak pegang kod. Itu semua fail terperingkat dah. Tak ada fail merah apa dengan hijau apa semua. Ada ke? Tak ada kan? Fail sulit apa semua terperingkat rahsia tak ada lah kan? Tuan-tuan tak terlibat kan? Bagus. Sebab saya pernah jumpa PO bawa keluar fail hijau selama dia kelek kat sini. Lalu orang tak ada bangunan. Dia ada peraturan yang dia masukkan dalam beg khas, baru boleh pindah. Rahsia besar lagi lah, rahsia-rahsia besar tu semua pun lagi cara. Tapi Alhamdulillah kita terlibat dengan 435. Ingat 435 jangan salah gunakan dia punya fungsi file dan kena ubah dia kedudukan tu. Dan kena ikut peraturan pergerakan file itu 435. Okey. Baik, next. Sistem fail di sekolah, cara mengelaskan pecahan tajuk besar dan tajuk kecil. Saya rasa ini hanya panduan asas sahaja. Tapi di tempat tuan-puan dah memang ada cara bagaimana untuk mengelas sistem fail masing-masing. Betul tak? Yang penting, nombor fail tersebut memang konsisten dan daftar dengan bilik fail. Okey? Banyak tu fail tajuk perkara fail tu dekat library. Banyak. Kalau banyak tu sila lihat kembali. Kenapa saya kata sila lihat kembali? Terlampau banyak tajuk perkara fail, kemungkinan besar ada yang takkan terguna. Daripada tahun 2020 tak guna-guna, kosong je, tapi tajuk fail ada. Pelik pula. So berhati-hati ya. Kalau boleh jangan banyak sangat. Kalau banyak, revise balik mana yang kita boleh satukan fail ya. Okey. Perkara yang boleh digolongkan dalam satu tajuk besar diasingkan dan kesannya jadi
campur aduk. Ini yang maksud saya tadi tu. Okay, next kita. Sistem file, antara masalah dalam mengendalikan sistem file perpustakaan adalah tajuk yang boleh dimasukkan di bawah satu tajuk besar kita asingkan. Ni yang maksud saya tu, patutnya boleh satu file jadi berfile-file lain. Padahal lebih kurang dia. Okey. Menambah nombor file baru kepada nombor file yang sedia ada. Kerja mencari rekod dan file menjadi sukar. Penyimpanan bilik file yang tidak kemas. Masa yang banyak terpaksa diambil bagi cari file atau surat. Penyelaras perpustakaan yang baru terpaksa ambil masa yang panjang untuk mempelajari sistem file perpustakaan yang dia bakal duduki. Itu yang sebenarnya kita jumpa. Dan lagi satu, suka masukkan dokumen masuk file tanpa tengok tajuk. Tahu-tahu dokumen ada surat kunci kuasa pula tu duduk dalam file lain. Dan ingat balik, sistem ingatan manusia ni bukannya boleh jangka lama. Semalam pagi hari dah lupa. Itulah sebabnya dia ada satu cerita lah. Siapa bagi yang dah berkahwin perempuan, kalau kita bercerita hal-hal kerja seharian pada suami, apa yang kita suka? Saya tak kata orang lain, saya kata saya lah ya. Sebab apa? Sebab suami jarang ingat. Hari ni kita cerita ngomong-ngomong, besok dia dah ingat dah. Itulah. So maksudnya macam tu lah juga. Kita dapat surat kunci kuasa, kita letak, lepas tu kita masuk file, lepas tu kita lupa surat kunci kuasa apa file mana dia ada. File ada 15 file, tajuk file. Tu salah satu ciri-ciri dia. Maksudnya apa? Kita punya pengurusan file tidak efisien. Tidak efisien, okey? Efisiennya salah satu pengurusan file boleh diakses dalam 30 saat. 30 saat boleh akses, memang efisien. Macam mana nak efisienkan? Dia kena susun dekat rak tu. Kalau lagi senang ada nombor 1, 2, 3. Kita tahu dalam daftar rekod nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, nombor 4 apa. Tak boleh dah rekod sebab file tak banyak pun sebenarnya. Tak sebanyak buku. Buku pun kalau tuan-tuan dah biasa dengan library, auto kita ada ingat nak cari buku apa, ada nombor. Sini. Kita bawa cari terus. Itu memang biasa akan melakukan library. Apa-apa tak payah tuan cari, saya cari. Faham ambil. Tak buka sistem ni. Sebab apa? Dia dah jadi macam auto generate kat kepala. Itu 50,000 buku. Itu yang saya kata tadi, semudah diakses sebab efisien lah. Okay. Next. Prinsip asal sistem file adalah jenis file yang digunakan dapat menciptakan wang. File yang digunakan mudah disediakan dan mudah disimpan. File yang berharga rendah serta mudah di pasaran. Jenis file yang digunakan perlu bersifat aktif supaya mudah diperluan dan dapat dipakai berterusan. File mudah diperoleh apabila diperlukan. File perlu ditanda art guide. Kenapa art guide? Tadi itulah apabila contohnya kalau kita labelkan dengan angka 1, 2, 3 kan, bila nombor 2 tak ada, kita dah nampak satu lompong. Dah sadar. Itu yang kita maksud art guide. Kalau kita nak tukar dia dalam bentuk pemandangan bukit, bukit kan naik, turun, tiba-tiba satu tu bukitnya terjatuh. Maksudnya apa? File tu tak ada. Faham? Itu adalah, itu pula masing-masing. Itu creativity. That's why kita letak di situ art guide. Kemudian pengedaran file perlu bersistem. Ini yang saya cerita. Ini semua apa yang saya sebutkan secara spontan tadi. Dan tuan-tuan ingat, kenapa kerajaan membuatkan file putih itu? Yang pertama, dia dah memang berikut untuk perpustakaan untuk Arkib Negara Malaysia. Yang kedua, mudah untuk tujuan pelupusan. Sebab dia dah ada guide di situ. Capai saja ketebalan file yang berlipat okey tu, dah boleh tutup file. Mana yang terdahulu? 100 pieces atau 100 bilangannya ataupun ketebalannya. Itu terpulang. Jadi kita boleh ikat dan kita boleh daftar file tutup. Tapi selalu kita nak cantik. Apa kita buat? Beli file keras. Betul tak? File keras kan dengan kos yang mahal. Tapi sebenarnya penggunaan file keras tak ada pun dalam Arkib Negara Malaysia. Dia hanya kita yang tentukan sebab nak cantik berdiri. Tapi sebenarnya dari segi pengurusan dia buat menyusahkan sebenarnya. Sebab tak ada pun peraturan yang seperti yang 435 tercakap di situ. Jadi dia option lah sebenarnya kalau nak guna. Okay, next.
Apa dia ciri-ciri? Inilah dia ciri-cirinya. Ya, tuan-tuan boleh lihat. Satu, kepadatan, menggunakan orang yang minimum, accessibility, mudah untuk rujuk, ekonomi, keancaman lokasi, rujuk silang, retention, ya, klasifikasi. Okay, retention ni berkenaan dengan fail yang tidak aktif dapat dipindahkan. Fail tidak aktif, jangan simpan campur dengan fail aktif. Susah nanti dia. Dah lah, tak aktif, duduk sekali dengan fail aktif. Dia memenuhkan ruangan tempat pencarian kita, ya. Asingkan mana yang fail tidak aktif. Bukan fail tutup, ya. Fail tidak aktif bukan bermaksud fail tutup. Fail tidak aktif, fail yang jarang digunakan. Dalam ni kata kadang-kadang. Kadang-kadang bila berapa? Kadang-kadang. Jarang-jarang. Macam tu, asingkan. Itu untuk kita juga sebenarnya. Okey? Okey. Ini jelas, ya? Okey, next. Baik, bagi tajuk dalam sistem fail dituliskan kepada inilah. Cukuplah 10 kalau perlu. Cukuplah 10 kalau perlu. Kalau memang very aktif, nak tambah lagi terpulang. Tapi pastikan file tu relevan dengan library, ya. Okay, next. Baik, ini adalah setiap tajuk file akan dikelaskan untuk perkara di peringkat 2. Maksudnya, tadi kita nak bina nombor file kan? Ini dia. 01, 01, 01 apa? Inilah pecahan yang standard. Okay. Jelas? Okay, next. Teknik mengelas dan memberikan kod bagi sistem file. Peringkat 1, tajuk perkara aktiviti. Kemudian teknik adalah tentukan tajuk file, tentukan perkara, tentukan aktiviti, tetapkan kod. Kod ni lah sebenarnya yang penting, yang kita mudah ingat. Kalau yang lain-lain tu kita tak ingat sebab dia panjang. Ya. Okay. Ada tak sini yang dah guna DJMS? Selain daripada BSTP lah. Ada? Belum menyeluruh. Okay. Kalau dah sampai ke tempat tuan-tuan, saya nak kongsi sedikit lah istimewanya penggunaan DJMS. Pernah tak satu ketika tuan-puan mengalami masalah kena buat kena kerja, atau kena buat bilik bebas, atau kena buat surat yang jarang tuan-puan kena buat, tapi nak cari idea apa benda yang nak pakai dalam nak ni? Pernah tak? Pernah kan? Dalam DMS tu ada je apa yang tuan-puan. DMS. Tak perlu masukkan dia punya nombor rujukan lain, walaupun daripada kementerian lain, jabatan lain. Memadai masukkan keyword. Tata cara perolehan bahan digital. Type kat situ nanti keluar segala yang pernah dimohon dalam kerajaan di peringkat federal terutamanya, dia akan keluar. Bebas kertas cadangan, surat yang didaftar masuk dalam DJMS. Dan dia keluar dalam bentuk PDF. Cedok je lah lihat kat situ. Dah susah sangat nak fikir kan? Maksudnya apa? Bukanlah kita cedok. Maksudnya sambut lah. Di sini kita boleh gunakan panduan. Nak cepat ni pos, besok nak datang meja. Dah, you know. Nak buat, kita ni banyak kerja. Nak berfikir lagi, jadi lambat. Jadi cari kat dalam DJMS, ya. DDMS, Digital Document Management System. Dekat surat saya. Saya dekat KPM guna DDMS. Masuk sekali-kali tak ada DDMS. Walaupun federal tak ada DDMS, National Library. DDMS ada password yang masuk. Yes, ada password. Dia bukannya kita boleh masuk macam tu. PSTP mungkin sebab dia dah memudayakan DDMS. Tetapi yang lain kalau tak pernah guna DDMS memang tak boleh masuk. Ya. Sulit punya file pun ada dalam tu, tapi tak boleh juga nampak tajuk je. Okay. Baik, ada soalan tadi? Tak ada. Okay, next. Okay, ini teknik mengelas. Contoh peringkat 1 kita lah. Tadi dah ada. So kita akan bina melalui dua stretch tu saja. Okay, next. Pengerasan dan kod file pusat sumber sekolah. Ini kebiasaannya. So nampak tak? Contoh SKSSA ni panjang, ya. Ini panjang daripada saya. Jika jilid 2 dan seterusnya. Kalau boleh simplify lah. Tak perlu sampai berapa palang tu, 1, 2, 3, 4 palang lagi. Tapi memang saya jumpa lagi kalau sebab sekolah besar, sekolah banyak program yang dia akan jadi macam ni, panjang. Kalau boleh elakkan lah, mana yang tak relevan tu boleh keluarkan. Okay? Tapi yang penting jangan buang sembarangan. Nanti buang-buang dia tengok, apa dah dikelaskan ni? Saya dah cerita dah sikit pun di DMS tu. Puan tak perlu fikir yang ni. Dia auto-generate, memang puan akan dibagi benda ni. So itu istimewanya di DMS. Okay? Okay, next.
Pendaftaran, pengeluaran dan penyewakan fail. Okey, ini sistem doket. Sistem doket ni ada bilik fail. Kemudian sistem komputer melalui sistem kad 3 perkara penting, nombor rujukan, tajuk dan tarikh fail, dan juga sistem buku. Ini sama je. Tapi yang ini biasanya majoriti guna manual, betul tak? Sebab fail tak banyak mana pun kat belakang bilik GPM tu je satu rak, satu almari kan. Belum sampai tahap wujud bilik fail, betul tak? Okey, faham. Okay, next. Daftar surat menyurat, menggunakan buku daftar surat menyurat, sebuah buku surat keluar, sebuah buku surat masuk. Kalau tak nak guna buku sampai 2, satu buku pun boleh, tetapi kena ada 2 benda surat keluar, surat masuk. Bezakan dengan color pen. Biasanya masuk pen warna apa? Merah, keluar warna biru atau hitam. Bezakan dalam satu buku pun boleh, tak ada masalah. Jangan tinggal sekejap balik. Inilah pentingnya, jangan tinggal isi dan buat. Selalunya bila saya buat audit, bila saya tanya dokumen, saya tanya, pernah ke buat perolehan bahan itu ni? Pernah? Macam mana ini? Kita ada hantar surat kepada management, minta peruntukan. Misalnya, ya, mana ni suratnya? Bila you hantar ke management, kat mana nak buktikan? Kalau email kita boleh tulis. Kalau hantar yang bahan, ini nanti gunanya. Oh, jadi nanti audit akan rujuk silang ke admin. Ada tak terima soalan ni? Ini dalam buku daftar ni, admin dah terima tanda tangan cap penerimaan. Nampak? So library dah selamat. Kita dah buat tanggungjawab kita. Ya puan, silakan. Yang macam apa untuk yang masuk tadi kan kita bedakan merah dengan hitam. Biru atau hitam. Betul? Ada juga dekat sekolah, dia cakap yang merah tu kalau daripada JPN atau luar lah. Kalau masuk, dia guna pen biru. Daripada yang dalaman. Yang saya tahu, masuk merah, keluar hitam atau biru kan. Dekat sekolah dia kata, tak, kalau yang daripada dalaman sekolah, pen biru, keluar pen hitam. Okey, sebenarnya kita ikut peraturan negara Malaysia. Merah, hitam, biru. Masuk dari mana-mana, asal masuk ke tempat kita, mestilah warna merah. Keluar daripada tempat kita tu sekolah maksudnya tak, bukannya library. Warnanya sama ada hitam atau biru. Maksudnya akan masuk keluar dalam file tu warnanya kan? Betul. Jadi kalau boleh program yang akhir negara, sebab dia yang pegang Malaysia punya. Sebab apa? Akhir negara menjalankan inspektorat ya tuan-tuan. Inspektorat pemantauan tentang penggunaan rekod, pengurusan rekod dan file. Dia yang pegang. Okey, pernah ketika saya bertugas di PU, saya hampir 2 minggu nak ditempatkan di Arsip Negara London. Negara tak jumpa RRJP 3 Malaysia punya. Rangka rancangan jangka panjang 10 tahun tu tak jumpa rekod dekat Malaysia. Sehinggalah satu hari ketua pengarah saya, Tan Sri Sulaiman Mahbub, dia suka masuk bilik saya, orangnya kecil je. Bila masuk bilik saya banyak buku, dia berdiri kat pintu bilik saya, dia akan cakap, "Hey, lepas bilik awal ni, nak mati kena timpa buku ke?" Jadi saya ambil peluang tu sebab saya dah lama mencari. Dekat UM saya cari, dekat Malaysia ni saya dah cari merata-rata buku RJP tu tak jumpa. Saya tanya dia, apa Datuk? Itu dia masuk, Datuk belum Tan Sri lagi. Saya ni kena mencari RJP 3, Datuk tahu tak kat mana? Pernah dengar tak? Saya salah seorang pembuat buku tu, dia cakap saya. Okey, Datuk kat mana? Ambil sini. Dia ajak saya pergi dekat sudut rancangan Malaysia. Dia tarik buku rancangan Malaysia keempat dan saya dia buka. Ni, dia tunjuk. Rupanya ketika itu, RRJP diterbitkan bersekali dengan rancangan Malaysia. Dia letak dalam satu chapter. Jenuh saya mencari. Letak saya punya letak kerja ke London, tiket flight semua dah nak booking dah. Cuma saya dah fikir, duduk London 2 minggu apa pula cik nasi ni. Ya. Letak memang saya dah, sebab saya perangai saya ni bukan suka sangat pergi luar negara. Saya kurang sikit untuk pergi luar negara. Kalau untuk urusan rasmi, urusan family, sebab saya lebih suka beraya habiskan dalam negara tu. So, bila dah jadi macam tu, dah jumpa dengan saya bahawa saya buat catatan kat sudut tu, saya buat catatan dekat perolehan. Saya kata buku rangka jangka panjang ketiga Malaysia punya terletak di buku Al-Alamika chapter sekian-sekian. Lambatlah tu. Kalau banyak-banyak nasib baik lah, syukurlah waktu tu ya. Itulah antara pengalaman, antara pengurusannya. Okey, baik. Seterusnya, perkara lain dalam fail mesti ada sampul kecil, fail timbul dan kertas milik. Biasa tak
guna sampul kecil. Sampul kecil warna kuning tu kan. Patutnya contohlah ya tuan-puan, buat kertas kerja program kan. Benda tu kena masuk sampul kecil bagi kat bos kita supaya dia akan semak dan minit kat sini semua. Nak masuk file putih kena bersekali dengan sampul kecil tu sebenarnya. Kadang-kadang file putih tu 435 itu dia tebal dengan sampul kecil je. Tapi nampaknya sampul kecil tak aktif dekat sekolah ya. Tak apa, masing-masing lah punya cara. Pirate pengurusan record file menyuruh begitu. Gerak dengan sampul kecil akan masuk sekali dengan dalam file putih. Kenapa kena masukkan sekali sampul kecil dalam file putih tu? Kenapa tak ambil isi, masuk je dalam file putih? Kenapa? Betul, catatan di bahagian luar. Sebab sampul kecil tu dia ada kertas minit di depan yang mana bos akan minit di situ. Sila pindah bahagian sekian-sekian. Kita pun jawab pindaan telah dilakukan presiden berdasarkan arahan. Nanti dia akan dia okey, draft ini diluluskan. Dia akan buat kat situ. Okey. So that's why kita masukkan bersekali dengan sampul kecil. Itu peraturannya. Okey, file yang timbul sekali-sekala di mana tidak boleh dan di mana perlu dikeraskan. File timbul ni jarang berlaku sebenarnya, tetapi kadang-kadang perlu file timbul ni. Memang pelik punya file timbul. File tenggelam tak ada pula. Baik, kertas minit menggunakan borang AM6 untuk merekodkan penerimaan dan mengajar. Kertas minit ni biasanya dekat bahagian depan sampul putih. Sampul kecil pun ada juga kertas minit tu, di mana dia meminitkan apa-apa arahan ya. Okay, next. Okey, patah balik ikhlas sekejap. Ni di sini ya. Nampak? Bahagian bawah ni surat ataupun kandungan masuk ditulis dengan dakwat merah. Surat atau kandungan keluar ditulis dengan dakwat biru atau hitam. Dah jelas kat sini ya. Jadi ini mana datangnya ni? Ini bukan saya cakap. Okey tu. Bukan maknanya apa yang cakap. Yang cakap adalah Arkib Negara Malaysia. Sebab saya jelaskan tadi ya, ingat bila sebut pasal pengurusan daftar fail, dia tertakluk kepada peraturan Akta Arkib Negara. Peraturan Akta Arkib Negara. Tertakluk di situ. Okey, sila-sila. Nak beritahu siapa silakan ya, tak ada masalah. Kalau ada budak-budak nak bercakap, nak mendengar sambil makan pun tak ada masalah ya, tuan-tuan. Ya? Belum lagi. Sekarang sampai ke? Sekarang berapa? 10:47. Baik. Boleh keluar dan ambil dan terus kita dengar ya, tak ada masalah. Okey? Baik, Jessica. Perkara lain dalam fail, masukkan nombor turutan kandungan ditulis sebelah kiri garisan dan perlu dibulatkan. Nombor yang sama ditulis pada surat atau kandungan di sebelah kanan. Tajuk dan nombor fail perlu ditulis tangan. Okey, baik. Ini contohnya macam ni ya. Kan saya pinjam fail, pinjam pen sekejap ya. Untuk yang rekod masuk biasanya. Okey, nampak? Siapa boleh nampak dekat penjuru tulisan pen ni? Boleh nampak tak dekat kertas ni, dekat ujung sini, nampak tak? Selalu kita bulatkan macam ni kan? Ini fail keluarga masuk ni kalau warna biru ni. Surat keluarga masuk ni, guna pen biru. Keluar ya. Jadi yang saya nak masukkan, tulisnya di sini, kedudukannya. Di sini ya. Masuk keluar nombornya tu mesti berada di hujung kanan atas seperti mana yang ni. Dan ada misalnya ada seorang staff, memang ada jaga file. Dia punya kreatif, dia tak nak messy, tak nak tengok tak standard bulat tu. Dia cari apa? Marker pen tu dia cap dekat stamp pad ink atau biru. Dia cap banyak-banyak supaya nanti tinggal letak nombor je. Jadi bulatnya tu standard bulatnya. Tak adalah besar kecil comel, gemuk lah apa semua. Rata tak rata. Itu kreatif masing-masing. Memang tidak dinilai tetapi kita sedap mata memandang. Ada setengah macam tu Okey. Tajuk dan nombor perlu ditulis tangan Okey, ada juga boleh ataupun tidak kita tak guna kertas minit, tapi kita formatkan macam ni siap-siap. Kita print banyak-banyak, letak dekat kertas putih dan ada ruangan macam ni, tinggal tulis tangan aja. Boleh tak boleh? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Penat menulis. Dengan ini surat dikandung ada tarikh sekian daripada bulan bla-bla-bla. Kena yang tulisan cantik bulat-bulat boleh dibaca, okey. Kena tulisan masing-masing cita-cita dan yang doktor tak kesampaian. Semua lurus.
Ada ekor lah, ada tu. Tak boleh nak baca jabatan apa ni, tak ada surat apa. Nampak? So tulislah dengan jelas ya. Okay, next. Baik, bagi arahan penutupan fail, macam saya cerita tadi, ni secara tak langsung saya dah cerita awal. Fail aktif tebal 1 inci dengan kandungan 100 surat atau lampiran. Mana yang terdahulu datang rujuk untuk contoh fail aktif yang ditutup. Bila fail penuh, catatkan bilangan jilid pada nombor rujukan dan buka. Fail tidak aktif, fail-fail yang fail aktif yang dikelaskan sebagai tidak aktif, termasuk tidak digunakan selama 5 tahun. Yang saya cakap tadi Okey, fail yang memerlukan tindakan segera, tanda-tanda bercetak yang menunjukkan jenis tindakan perlu disematkan pada clear file. Tindakan serta-merta kena tulis ini pada AM 99 ataupun segera pada AM 99B. Mana yang saya sebut AM 435, AM 99B itu adalah tertakluk dalam Akta Hakim Negara sebenarnya. Okey, faham Okey, ada soalan tak yang untuk file ni? Sebelum slide yang seterusnya, ada lagi berapa banyak slide? Ada lagi 2 slide. Kalau tak ada, kita teruskan. Baik, peringkat keselamatan fail. Ni yang saya sebut tadi. 435, AM Terhad, 436, 437 dan 438. Yang saya sebut semua kod fail. Dah, sekarang ni kita dah belajar baru fail yang kita pegang tu rupanya 435. Cuma kita tak perasan. Di sudutnya tu adalah 435. Pernah saya terima satu panggilan daripada ex-bos saya dah ke Negara. Dia kata, Mai, saya nak tanya file 436 warna apa? Warna hijau. File hilang. Apa nak buat? Saya mau tanya, Puan, file jawab Puan ke atau siapa tak? Ini file kawan tu jawab kawan saya tak tahu lah jawab mana. File tu hilang, file hijau hilang. Macam mana jangan panik. Jangan panik sebab apa? Setiap file ada peraturannya. Perasan tak file tu dia macam ni? Semua file dia bersifat macam ni. Betul kan? Di mana peraturannya terletak? Dekat sini. Yang berlipat kecil. Dia ada peraturan. Tindakan kalau hilang, tindakan nak dilipus, tindakan dan sebagainya. Dia memang ada tulis. Kena baca kat situ. Jadi saya kata, Puan, yang pertama buat laporan kepada ketua jabatan, yang kedua kena buat report polis. Sebab dia kan itu. Bahaya file hijau ni. Saya sekarang saya pegang file hijau. Sebab saya melibatkan tata tertib dengan aduan je sekali. Tapi saya harap saya tak pegang dua ni. Rasa besar dengan ni saya tak nak lah. Tak nak lah sebab amarahnya lagi besar, kadar kerahsiaan lagi tinggi. Tu godaan pun banyak. Okey. So inilah dia peringkat keselamatan file. Ini file sulit rahsia besar macam saya cakap, nak bawa keluar daripada bahagian tersebut perlu ikut tata cara. Kalau kita nak gunakan dalam bilik kita, tak boleh ada orang lain. Tak boleh ada orang lain. Maksudnya contoh kita tengah buka file merah kat meja, tak boleh orang masuk. Kalau orang masuk, kena pastikan kita simpan dulu sebelum dia masuk. Dan tidak boleh ditinggalkan tanpa ada kita di situ. Maksudnya contoh kita nak pergi toilet, kita tinggal ada file merah tu. No, tak boleh. Tak boleh. Okay, next. Bagi file-file perpustakaan sekolah ini dia. Ini kod bidang untuk file. Kita ada 01 sampai 10. Macam ni ulangan yang berkali Okey. Dah habis untuk pengurusan file. Ada soalan? Ada nak tanya? Boleh. Kalau yang terlepas tadi malam boleh slot ke, nak tanya sekarang berulang pun boleh. Tak ada masalah. Baik. Kalau tak ada, saya nak kejar ke tajuk seterusnya.